Bismillahirrahmanirrahim. Saya Umi Nurhani binti Osman bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi nikmat kesihatan dan juga masa dalam menyiapkan tugasan yang diberikan oleh akademi. Sedikit tazkirah yang ingin saya sampaikan pada hari ini berkaitan dengan pengertian haji dan umrah serta perbezaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para isteri dan ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam serta golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Merujuk kepada tajuk di atas, pengertian bagi haji dan umrah ialah haji dari segi bahasa ialah menuju atau mengunjungi ke sesuatu tempat, manakala dari segi istilah bermaksud mengunjungi Baitullah iaitu Kaabah pada masa-masa tertentu pada bulan haji iaitu bulan Zulhijjah, serta melaksanakan perkara-perkara yang wajib bagi ibadah haji. Haji juga merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan menjadi kewajipan kepada seluruh umat Islam, baik lelaki maupun wanita, bagi yang berkemampuan untuk melaksanakannya, dan melaksanakannya dikira wajib hanya sekali seumur hidup. Jika dilakukan lebih dari itu, maka ia dikira sebagai sunat. Antara dalil-dalil Al-Quran dan Al-Sunnah tentang kewajipan mengerjakan ibadah haji adalah seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ الْحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Surah Ali Imran 97. Istita'ah iaitu berkemampuan yang dimaksudkan pada firman Allah Subhanahu Wa Taala di atas bukanlah pada kekuatan jasmani. Ini kerana jika yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengannya ialah kekuatan jasmani, maka ianya tidak perlu disebutkan kerana telah diketahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah membebankan seseorang melainkan dia mampu untuk menggalasnya. Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata, adapun istita'ah iaitu kemampuan adalah kemampuan seseorang dari sudut dia mengerjakan haji untuk dirinya dan orang lain. Allah berfirman lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'azzin fin nasi bil hajj. Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Surah Al-Hajj ayat 27. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Al-Hajj ashhuru ma'lumatu faman farada fihinna al-hajj فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. Masa untuk mengerjakan ibadah haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadah haji. Manakala pengertian umrah pula adalah seperti berikut. Umrah pada bahasa ialah ziarah, manakala dari segi istilah yang disepakati oleh kebanyakan ulama ialah tawaf di Baitullah dan sa'i di antara Safa dan Marwah dengan ihram. Sebahagian ulama berpendapat bahawa hukum melaksanakan umrah adalah wajib atau fardu bagi orang yang belum melaksanakan sementara dia mampu untuk melaksanakannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah 196.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Namun sebahagian ulama seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahawa ibadah umrah itu hukumnya sunat muakkad pada umrah yang pertama. Dapat saya ringkaskan di sini, perbezaan di antara ibadah haji dan umrah adalah seperti berikut. Haji hanya dikerjakan pada bulan haji sahaja, iaitu bermula 1 Syawal sehingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Manakala waktu umrah pula adalah pada bila-bila masa sepanjang tahun. Yang kedua, haji adalah wajib bagi setiap individu, manakala umrah pula adalah sunat dilakukan jika berkemampuan. Yang ketiga, haji memerlukan wukuf di Arafah pada hari 9 Zulhijjah, bermalam di Muzdalifah dan di Mina serta melontar jamrah, manakala umrah tiada wukuf serta perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dan yang keempat, rukun haji ada 5, iaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i dan tahallul. Manakala umrah hanya 4, iaitu ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Ingin saya mengupaskan sedikit mengenai salah satu rukun yang terdapat di dalam ibadah haji dan umrah, iaitu sa'i. Kerana saya sangat terkesan dengan ibadah haji ini berdasarkan sejarah di sebalik sa'i itu sendiri. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan isterinya Hajar dan putera kecilnya Ismail di suatu lembah yang tiada berpenghuni di sisi Kaabah. Siti Hajar rela ditinggalkan suaminya, padahal Makkah waktu itu tiada berpenghuni, tiada air dan tiada tumbuh-tumbuhan. Kerana dia yakin terhadap Tuhannya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tentu dia tidak akan mensia-siakan dirinya dan putranya yang masih kecil. Setelah ditinggalkan, beberapa hari kemudian, bekalan makanan telah pun habis. Ismail menangis kelaparan dan kehausan, sedangkan susu di badan Hajar telah kering. Hajar lalu berusaha mencari air. Dia berlari menuju ke Bukit Safa yang tidak jauh dari situ. Di sana dia melihat sekeliling kalau-kalau ada air. Dilihat di Bukit Marwah. Bayangan seolah-olah ada air di sana. Hajar lari pula ke Bukit Marwah dengan harapan bertemu dengan air. Tetapi rupanya hanya fata morgana kerana cuaca yang panas terik menimbulkan bayangan seperti air. Berlari semula Hajar ke Bukit Safa. Demikian dilakukan oleh Hajar berulang-alik di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Akhirnya ketika Hajar di puncak Bukit Marwah, tiba-tiba dia terpandang semacam kilauan air dekat Kaabah. Lalu berlarilah dia ke sana. Dia mendengar teriakan malaikat menyebut Zam-Zam, Zam-Zam, iaitu kepung, kepung. Betapa gembiranya Hajar apabila benar-benar menyaksikan mata air sedang memancut-mancut di sisi puteranya Ismail. Mata air yang dikenali dengan air Zam-Zam masih wujud sehingga ke hari ini dan tidak pernah kering. Semoga dengan sedikit penjelasan dari saya berkenaan haji dan umrah dapat memberikan sedikit sebanyak pengetahuan kepada pendengar serta bakal jemaah haji yang akan mengerjakan ibadah haji.
Saya berharap supaya setiap amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya turut mendoakan bakal jemaah haji selamat mengerjakan ibadah haji dan umrah dan dikurniakan haji yang mabrur. Di antara tanda-tanda haji mabrur adalah sekembalinya dari ibadah haji, seseorang itu sentiasa di dalam keadaan zuhud dan merendah diri dalam hal dunia, serta sentiasa bersemangat dalam mengejar akhirat. Saya berharap agar kita juga termasuk dalam golongan tersebut, insya-Allah. Saya akhiri tazkirah saya kali ini dengan sepotong doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hajja mabruran wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfura. Semoga Allah menganugerahkan haji yang mabrur, usaha yang disyukuri dan dosa yang diampuni, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kekilafan adalah daripada saya sendiri. Wassalam.